6.3 partial fraction. So apa yang kita akan tengok hari ni adalah macam mana nak construct partial fraction decomposition bila kita ada linear factor. So this one is called linear factor. Ax plus b, x to the power of 1. Repeated linear factor. Okay, repeated linear sebab dia ada kuasa 2. Tak kisahlah kuasa apa-apa pun, tapi kita belajar sekarang adalah kuasa 2. So repeated, dalam ni adalah linear. Okay, ini bukan kuadratik, ini adalah repeated linear. Dan kita akan tengok juga case kalau kuadratik kita cannot be factorized. Okay, dan basically partial fraction adalah kita ada satu fraction, okay, apa-apa over x square plus apa-apa. For example, kita akan pecahkan dia kepada dua atau beberapa fraction yang kecil. Itu maksud dia partial fraction. Okay, from one fraction pecahkan kepada beberapa fraction kecil. Dan sebenarnya beberapa fraction kecil ni pun kalau kita selesaikan macam darab silang ke equate denominator, kita akan dapat benda ni balik. Itu adalah apa yang kita akan buat lah. Kita akan buat daripada satu fraction besar pecahkan kepada beberapa fraction kecil. Tapi before kita start, kita akan tengok dulu types of fraction. Azfar ada apa-apa nak tanya ke? Ke tertekan tu? Tertekan medium. Kau duduk rumah tertekan ke macam mana ni? Kau tertekan stres kau ni? Okay, so sebelum kita start buat partial fraction, first kali kita kena tentukan dulu kita punya fraction tu adalah proper ataupun improper fraction. Ini wajib. Sebab kalau kita tak tentukan dia proper ataupun improper, kita dapat soalan kita terus je buat partial fraction, kita boleh dapat salah kalau sebenarnya dia adalah improper. Okay, macam mana kita nak tentukan proper atau improper? Kita tengok pada sini. Degree numerator is less than degree denominator. Okay, degree tu apa degree? Ingat lagi tak degree tu apa? Awal-awal chapter 1, chapter 6. Darjah. Apa dia? Oh bukan. Oh itu belum bukan. Itu Kuasa. betul. Tapi chapter lain itu. Okay, yes. Betul. Highest power. Okay, darjah tu betul tapi itu chapter lain lah. Okay, so degree adalah highest power. So bila kita ada fraction, okay saya zoomkan. Okay, cuba kita tengok 2x square minus 7 over x cube plus 3. So kita tengok highest power untuk numerator 2. Highest power untuk denominator 3. So macam dekat sini, highest power ataupun degree untuk numerator mesti kurang daripada degree denominator. Okay, contoh macam ni lah. Ni 2, ni 3. For example, this one, 3 over 5x. So 3 ni adalah x to the power of berapa? Ha. 3 tu adalah x to the power of apa? 0. So we have x 0, this one we have x to the power of 1. So atas mesti kecil daripada bawah. So this one we have 2, we have 3, this one bersama 2 dengan 3. Okay, degree numerator kurang daripada degree denominator. Itu adalah proper fraction. So kalau soalan tu adalah proper fraction, terus je kita boleh buat partial fraction. Okay. Contohnya lah, bila kita buat soalan, kita tengok kita punya fraction itu, degree of numerator is greater or equal to degree denominator. Kalau tadi, atas kecil, bawah besar. Tapi untuk improper fraction, sama besar ataupun degree dia lebih besar. Itu kita panggil dia sebagai improper fraction. Tak stabil lah kan. Bila bawah kecil atau besar dia tak stabil. Improper, tak patut. Okay, improper kan, tak patut kan. Okay, so bila kita buat macam ni, kita dapat macam ni, kita ada satu step sebelum kita buat partial fraction. Okay, tapi macam mana kita nak kenal, cuba tengok dekat example kita. This one we have 4. Dekat sini kita ada degree 3. So atas lagi besar pada bawah. So ini adalah improper. So ni pula x cube. Ni pun sama x cube. Sama kan? So bila sama, ini adalah improper fraction. So, okay ni improper fraction. So bila kita ada improper fraction, sebelum kita buat partial fraction, kita kena buat long division dulu. Sebab apa kita nak buat long division? Oh dah jadi macam tu dah.
Kenapa kita nak buat long division? Sebab kita nak change improper kepada proper. Okay? So, bila kita dah tukar improper kepada proper, barulah kita boleh buat partial fraction. Okay, so itulah yang kita akan tengok hari ni. First sekali tentukan dulu dia proper atau improper. So lepas tu baru kita buat partial fraction. Okay, so a few types of proper fraction. So we have linear factor. So linear factor maksudnya kedua-dua adalah linear lah. Ni x minus 3, x plus 1. This one kita panggil dia linear. Okay. Yang kedua, oh dia ada dah. Okay, tak apa, saya terangkan. Okay, so apa yang kita akan buat? Kalau dia ada linear factor, atas dia mesti constant. Okay, kan atas dia macam ni. Kalau ini kuasa 1, atas dia mesti kuasa lagi kurang. So constant lah, x kuasa kosong kan. So mesti constant. Kalau linear, atas constant. Okay, constant. Tak kisahlah huruf apa-apa pun. Nanti huruf tu yang kita akan cari nanti. A dan B tu yang kita akan cari. Okay, next we have repeated linear factor. So, walaupun dekat sini kita tengok kita ada kuasa 2, itu bukan kuadratik. Okay, macam mana bila kita boleh factorize, kita dapat bukan factorize, sorry. Kalau kita expand kuasa 2 ni, this one, kita akan dapat kuadratik kan. Tapi kita tak panggil dia sebagai kuadratik. Ini kita panggil dia sebagai, kuasa 2 linear, repeated linear. Dan bila repeated linear, kita akan pecahkan, okay, 2x plus 1 ni 2x plus 1 lah. Okay then, x minus 3 square ni kita akan pecahkan kepada x minus 3, x minus 3 square. Macam tu. Then, since kita treat kita punya denominator ni semua sebagai linear, so atas dia pun adalah constant. Okay, cuma hati-hati dekat sini, kalau ada x minus 3 square, kita akan pecahkan kepada x minus 3, x minus 3 square. Okay, contohnya lah, tapi dah tak direkod dalam syllabus. Kita ada x minus 3 cube. Contohnya. So, dia akan pecah kepada x minus 3, x minus 3 square, x minus 3 cube. Macam tu. Dia berulang-ulang lah. So, kalau ada kuasa 10, kau ulang lah sampai 10. Macam tu. Itu kita panggil dia sebagai repeated linear. Okay. Then, kita juga ada this one. 2 minus 3x over x square x minus 7. This one confirm linear. X minus 7. Ini x minus square pula. X square ini pun adalah repeated linear. Bukan kuadratik. Kiranya macam kita tulis macam ni lah. Nampak? So x tu kita bracket kan dia ada square. So bila adalah repeated linear, kita akan pecahkan kepada x square. So sama juga macam tadi. Kalau kita ada x cube, dia akan pecah kepada x square, x cube. 3-3. Macam tu. Okay. So, since kita treat dia sebagai linear, repeated linear factor, x square, x minus 7. So, bawah ni linear. Confirm lah atas ni constant kan. Semua ni constant. Ni pun constant. So, x square ini pun sebab dia repeat, kita ulang. So, atas ni pun mesti constant. Okay, nanti kita akan tengoklah example dia lagi macam mana. Okay, next kita ada quadratic factor that cannot be factorized. Okay, so soalan saya, macam mana kita nak tahu quadratic tu kita tak boleh factor? Macam mana kita nak tahu? Tahu tak macam mana? Okay, ni saya tekan calculator. Saya factorkan x square plus 2x plus 2 tu So, 1, 2, 2, 2. Okay, nampak tak dia keluar I tu? I tu, kalau kita bila kita factorkan, dia keluar I. Factor keluar I.
Okay, so kalau dia keluar I, itu maksud dia tak boleh difaktorkan. Dia tak ada real root. Macam tu maksud dia. Okay, so kalau set tak ada masalah. Kalau ada set tu itu masih lagi boleh difaktorkan. Tapi kalau ada I, itu maksudnya kita tak boleh factor. Okay, kadang dekat kalkulator, kalau kalkulator yang warna hitam tu saya tak ada. Dia ada dekat hujung bucu kanan atas. Dia ada I cik aja. So itu maksudnya kita tak boleh faktorkan kuadratik kita. Okay, sebab apa-apa pun. Sekejap Okay, sebab apa-apa pun bila kita dapat sesuatu soalan tu, kita punya denominator kita kena factorkan. So kalau tak boleh factor, kita akan biarkan as it is. Biarkan dia macam tu. So kita akan treat dia sebagai kuadratik. Okay, so bila kita treat dia sebagai kuadratik, so kita akan pecahkan, kan tadi satu fraction yang besar ni, kita akan pecahkan kepada x square plus 2x plus 2. So atas dia apa? X ni adalah linear, betul tak? So bila linear, dia bagi tahu tadi, kalau bawah linear, atas constant. So kalau bawah kita kuadratik, x square plus 2x plus 2 is kuadratik. So kalau bawah dia kuadratik, atas dia kita nak letak apa? Linear. Yes, letak linear. Okay, thank you. Kenapa semua orang masih tak bermaya ni? Baru hari Isnin. Okay tak semua orang ni? Macam saya seorang je yang macam beria, bersemangat menjerit-jerit ni. Okay ke tak ni? Bersemangat sikit. Cuba raise hand sikit semua orang. Bagi semangat sikit. Puluh, 50 orang je yang semangat. Yang lain tak ada semangat. Adalah dalam 56, 50. 60 orang macam tu. Okay, turunkan tangan. Okay, bagi semangat sikit. Kita seminggu je lagi, lepas tu kita dah cuti. Okay, seminggu je lagi. Saya pun tak sabar nak cuti dah ni. Okay, so sekarang. So ini yang penting kita tahu macam ni lah. Constant, kalau bawah, kalau bawah linear, atas constant. Kalau bawah kuadratik, atas linear. Dia mesti kuasa satu kurang. Okay, itu adalah kalau kuadratik cannot be factorized. So sama juga, if we have 2 over x square plus 1 square, x square plus 1 pun tak boleh factorize juga. Fahana dah boleh turun tangan, lenguh nanti. Okay, so x square plus 1 pun kita tak boleh factorize juga. Okay, nanti dia akan keluar i tu. So bila dia keluar i, cannot factorize. So kita akan biarkan dia macam tu. Biarkan dia dalam bentuk kuadratik. Tapi since kita ada kuasa 2 dekat hujung ni, ini adalah repeated. Tapi repeated apa? Repeated kuadratik. So macam tadi juga, kalau kita ada case repeated, kita akan jadikan dia x square plus 1 kuasa 1, x square plus 1 square. Macam tu. Okay? So itu adalah basically dia punya idea lah apa yang kita nak buat. Okay, yang paling penting sekali daripada satu fraction kepada a few fraction, macam mana nak tentukan berapa fraction, kita tengok berapa faktor yang kita ada dekat denominator. Okay, so terus kepada example 12, walaupun dia ada lah tapi saya nak terangkan. Okay, so example 12, express 2x minus 3 over x plus 1, 3x plus 2 in partial fraction. So bila dapat soalan, kita tengok dulu first kali apa yang kita perlu check, dia adalah proper ataupun improper. So proper ke tak? Proper fraction ke improper fraction? Proper. Macam mana tahu dia proper? Sebab bila kita kembangkan bawah x square. Yes, thank you Alia. Okay, so bila kita expand denominator, bawah dia x square. So bawah kuasa 2, atas kuasa 1. So bawah lagi besar, so dia adalah proper. Okay, so check dia proper tak proper. Second, kita tengok kita punya denominator. Apa benda tu? Denominator boleh factorize ataupun tak. So for this question, dia dah tolong factorizekan pun untuk korang. Okay, so dia dah factorizekan, dia dah buat bentuk cantik x plus 1, 3x plus 2. Okay, lepas tu kita tentukanlah dia adalah linear ataupun kuadratik ataupun ada case repeated.
Okay, lepas tu barulah kita pecahkan dia. So nak pecahkan apa? Kalau kita ada x plus 1, 3x plus 2, so pecahkan. Over x plus 1 plus over x plus 2. Kalau saya suka pecahkan denominator dulu. Baru saya fikir numerator dia apa. Okay, so bawah linear, atas mesti constant. Bawah linear, atas mesti constant. Okay, so dia akan jadi constant over linear lah. Over linear. Okay, next. Step seterusnya adalah apa yang kita akan buat. Kita guna warna lain. Apa yang kita akan buat dekat sini adalah both side kita akan darabkan dengan x plus 1, x 3x plus 2. Okay, saya padam kat sini kantor pula. Okay, so x plus 1, 3x plus 2. Both side kita akan darabkan dengan x plus 1, 3x plus 2. So, cuba tengok dekat sini. Cuba kita darabkan 2x minus 3 sebelah kiri tu. 2x minus 3 over x plus 1, 3x plus 2. So, potong. So, yang tinggal adalah apa? 2x minus 3 sahaja. Okay, betul kan? Okay, next. Kita cuba selesaikan the right hand side. Kita tengok dulu this one. Kejap saya padam dulu yang tak berkaitan. Okay, kita tengok yang ini. Cuba a over x plus 1 darabkan dengan x plus 1, 3x plus 2. Okay, saya tulis kat tepi. Saya takut ada orang tak perasan. A over x plus 1 darab x plus 1, 3x plus 2. So, bila kita darab, x plus 1 habis kan? So, yang tinggal adalah A 3x plus 2. This one. Okay, so sama juga untuk case yang B tu. B over 3x plus 2 darabkan dengan x plus 1, 3x plus 2. X plus 1, 3x plus 2 yang ni hijau ni datang dari mana? Datang dari denominator sini. Okay, so bila kita darabkan 3x plus 2, 3x plus 2. So yang tinggal adalah b x plus 1. This one. Okay, itu cara dia. Okay, lepas tu apa yang kita akan buat adalah kita akan cari x. Cari x pula. Cari constant AB. Okay, so we need to find constant AB tu. Paling senang adalah pilih x. Any value of x yang kita boleh substitutekan ke dalam kita punya this one. Okay, so nak cari nilai x paling senang. Tengok je terus dekat sini. 3x plus 2 equals to 0. So x equals to negative 2 over 3. X plus 1 equals to 0. X equals to negative 1. So kita akan substitute when x equals to negative 2 over 3. Kita substitutekan both side, kiri dan kanan, sub ke dalam this one. Then kita akan dapat b equals to negative 13. Then kita substitute x equals to negative 1. Sama juga ke dalam yang warna pink tu. So kita akan dapat a equals to 5. So when we have the value of a and b, jangan lupa substitute balik ke dalam partial fraction kita yang ini. Okay, so 2x minus 3 over x plus 1, 3x plus 2 is equals to 5 over x plus 1 minus 13 over 3x plus 2. Okay, so dah siap. Setakat ni okay ke? Dia punya idea dia? Okay. Okay, madam. Okay. Okay. So kita tengok kepada example 13. Express 15 plus 34x minus x square over 3x plus 1 x minus 1 square in partial fraction. Okay, first kali check. Proper ke tak proper? Proper fraction, improper fraction. Proper. Kenapa Atas, okay, atas memang nampak lah. Dia kuasa 2. Denominator, degree denominator. X kuasa 3. Yes, x kuasa 3. Okay, sebab kita expand x square dan kita darabkan dengan x. So kita akan dapat x cube. So ini adalah proper. Okay, second, kita nak tengok factorize.
Dah habis factorize belum kita punya denominator? Dah. Dah kan? Dah settle kan? So dah tak perlu buat apa-apa sebab soalan dah factorizekan pun untuk kita. So next adalah kita akan selesaikan dia, pecahkan denominator. So saya salin dulu soalan. 15 plus 34x minus x square over 3x plus 1 x minus 1 square. Okay, so cara nak pecahkan dia over 3x plus 1 plus over x minus 1 square. Betul? Salah. Kenapa? Kat mana? Sebab x minus 1 tu repeated linear. Okay, thank you Alia. Okay, betul sebab kita ada kuasa 2 dekat sini, so dia akan jadi repeated linear. So dia akan jadi x minus 1. Ada lagi satu, x minus 1 square. Okay, so bawah semua linear, betul tak? Okay, yang ini kita masih lagi panggil dia linear sebab dalam bracket tu x minus 1, linear. So, atas kita letak A, B, C. Okay, so bawah semua linear. So atas kita letak A, B, C lah. Okay, next. Kita akan equate dia punya denominator. Kita akan darab both side. Okay. Nanti dah cekap, tak payah tulis pun tak apa yang warna green ni. So kita akan darabkan both side dengan 3x plus 1 x minus 1 square. Okay, so left hand side akan jadi 15 34x minus x square. Okay, sebab left hand side kita darabkan habis terus denominator. Okay, A over 3x plus 1 darabkan dengan 3x plus 1 x minus 1 square. So, yang tinggal adalah apa? X minus 1 square. X minus 1 square. Thank you. Minus 1. X tak keluar pula. Square. Okay, B pula. B over x minus 1 darabkan dengan 3x plus 1 x minus 1 square. Three x 3x plus plus 1 1 x minus 1. 1 x plus minus. Okay. Okay, next. C pula. Ni, darabkan dengan yang hijau tepi ni. 3x X plus 1. Plus 1. Okay, bagus. Semua orang dah nampak dah macam mana. Okay, so nanti dah apa dah cekap. Macam saya cakap, kalau dah cekap korang boleh imagine je dalam kepala yang hijau tu dah tak payah tulis. Okay, so now bila kita dah buat macam ni, ingat aim kita adalah untuk cari nilai A, B, C. So kita akan substitutekan dengan nilai X yang kita ada. So kita boleh pilih daripada sini. X minus 1 equals to 0, so X equals to 1. Lepas tu kita boleh pilih juga X equals to negative 1 over 3. Ini sama lah kan? X equals to 1. Sama je. Ini pun sama je. X equals to negative 1 over 3. Soalan, kalau saya tak nak pilih X yang ni, saya nak pilih X lain, boleh tak? Contohnya saya nak pilih X sama dengan kosong. Saya tak nak lah X sama dengan 1, saya nak X sama dengan kosong. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi? Dia ada tapi. Boleh. Tapi jalan kerja kita akan jadi panjang. So, kenapa kita pilih X daripada sini? Sebab kalau korang perasan, bila kita substitute X sama dengan 1, when we substitute X equals to 1, ke dalam ni, ke dalam ini, kita akan dapat 1 minus 1. 1 minus 1, 0. So, A darab 0, habis terus A. Sama juga, kalau kita substitute 1 dekat sini, B terus habis, 0. So, kita terus boleh dapat nilai C. So, maksudnya kalau kita ambil nilai X daripada faktor-faktor kita, pengiraan akan jadi lebih kurang dan easier untuk kita selesaikan. Okay, so substitute X equals to 1. So when X equals to 1, 15 plus 34 times 1 minus 1 square. A 1 minus 1 square. Ni saya cakap tadi, 1 minus 1, 0. So A dah habis terus. B 3, 1 plus 1, 1 minus 1. B pun sama, habis. Plus C 3, 1 plus 1. Okay, cukup tak? Okay, terlebih. Okay, so bila kita kira daripada sini kita boleh terus dapat
C equals to 12. Okay, so next. When X equals to negative 1 over 3, so substitute 34 negative 1 over 3 minus 1 over 3 negative 1 over 3 square equals to A negative 1 over 3 minus 1 square plus B 3 negative 1 over 3 plus 1. Substitute dalam ni Substitute dekat sini. Ni, sini. Okay. So, apa lagi yang tertinggal? Negative 1 over 3 minus 1 plus C 3 times negative 1 over 3 plus 1. Okay. Bila kita substitute X equals to negative 1 over T pula. Negative 1 over 3, kita akan terus dapat nilai apa? A, B, C. A. Terus dapat nilai A. Thank you. Okay. So, sebab nanti, alamak, kenapa saya tunjuk dekat sini? Nanti B terus cancel. Sebab this one 0. Cancel. So this one pun 0 cancel. Kita akan terus dapat nilai A. So A equals to 2. Okay. So now kalau perasan kita tak cukup lagi satu. Kita tak dapat nak cari B. So mana kita nak cari lagi satu nilai X yang kita nak substitute untuk masukkan nilai untuk cari nilai B. Mana nak dapat? X equal to 0. Substitute equals to 0. Substitute je apa-apa nilai yang kita nak. Paling mudah adalah substitute 0. Okay. So maksudnya bila kita dah guna X semua dah habis, substitute je lah apa-apa yang kita suka. Kalau rasa tiba-tiba suka nombor berapa 11 for example. Ganti je lah. X equals to 11. Tak kisah. Tapi buat apa nak cari yang susah-susah kan? So kita ambil je when X equals to 0. So 15 plus 34 times 0 minus 0 equals to A kita dah ada. Okay, jangan lupa kita substitute dekat sini. Kita akan substitute dekat yang saya highlightkan yellow. So A dah ada kan? So masukkan terus. So 2, 0 minus 1 square plus B. B yang kita nak cari 0 plus 1, 0 minus 1 plus C 12, 3, 0 plus 1. So daripada sini kita akan dapat B equals to negative 1. Okay. So dah dapat 3 value. C12, A2, B negative 1. Jangan lupa substitutekan balik ke dalam sini. Okay. So final answer. Therefore 15 plus 34x minus x square over 3x plus 1 x minus 1 square equals to 2 over, salin je lah semuanya. Okay, penat dah. Plus 12 over, alamak dia kacau lah. Plus 12 over x minus 1 square. Okay, so sebenarnya kalau korang terlebih rajin nak check, kalau korang kembangkan right hand side sebelah kiri, korang akan dapat balik jawapan. Dapat balik soalan yang sama. Okay. So that is question number 13. Question number 14. Okay, ni dia dah bagi, so just a quick review about example 14. So example 14, change x over 4x square minus 1 in partial fraction. So macam tadi, this one is proper fraction sebab we have x to the power of 1 dengan x to the power of 2. Okay, so proper. Next one, kita akan tengok kita punya denominator 4x square minus 1. So quadratic. So if quadratic, kita check adakah dia dah habis factorize. Okay, so factorize denominator. So bila kita factorize denominator 4x square minus 1, kita akan dapat 2x minus 1, 2x plus 1. So partial fraction kita akan pecahkan kepada A over 2x minus 1 plus B over 2x plus 1. Then kita akan hilangkan denominator kita. So both side kita akan darabkan dengan 2x minus 1, 2x plus 1. Okay, so kita dapat seperti ini. Then substitute value x to find A and B. So easier is to choose A from our factor. From here we have
x equals to negative 1 over 2. And from here we have x equals to 1 over 2. Itu sebab dia pilih yang ini. Okay. Supaya kita boleh terus dapat A sama dengan apa-apa, B sama dengan apa-apa. Okay. So A equals to 1 over 4, B equals to 1 over 4. Then kita akan masukkan, okay, kalau perasan, kalau kita masukkan A dan B, sepatutnya dia akan jadi macam ni kan? 1 over 4 over 2x minus 1 plus B 1 over 4 over 2x plus 1. Tak cantik kan? Buruk kan? Sampai bertingkat-tingkat kan kita punya fraction. So, kita akan simplify kita punya fraction. 4 ni kita bawa turun ke bawah. So, dia jadi macam tu. So, that's why 4 tu ada dekat bawah. Sama juga macam ni. Okay? Dan, jangan expand. Biarkan dia macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni nampak benda boleh expand, semua kita nak expand. Walaupun kita tak tahu pun maksud kita expand kenapa. So, jangan expand. Biarkan je dalam bentuk macam ini. Okay? Boleh teruskan? Boleh. Boleh, Miriam. Okay, so 2 more examples. Okay, so example 15. Change 3 over x plus 2, x square plus 1 in partial fraction. Okay, proper, improper? Proper. Okay, proper. Thank you. So, next kita tengok kita punya denominator. Dah habis factorize ke belum? Dah. Dah habis factorize. X square plus 1 tu dah tak boleh factorize. Kalau kita tekan calculator, kita akan dapat I lah. Dapat I. So dah settle, so kita akan pecahkan dia. Okay, kita akan pecahkan kita punya denominator. So 3. Tekanlah tu. 3 over x plus 2, x square plus 1. So denominator we have x plus 2 plus x square plus 1. Okay, betul tak kita pecahkan denominator setakat ni? Betul. Okay, so numerator for x plus 2, apa dia? A. A, thank you. Numerator for x square plus 1. BX plus C. BX. Bx plus c. Okay, sebab ini adalah kuadratik. So bila bawah kuadratik, so atas akan linear. Okay, so linear kan dalam bentuk x kuasa 1. So bx plus c. Okay, next kita akan samakan, bagi jadi satu baris je kan. Kita akan samakan dia punya denominator kan, ikut denominator tu. So semua side kita akan darabkan dengan x plus 2 x square plus 1, so that kita akan ada 3 equals to a x square plus 1 plus bx plus c x plus 2. Betul? Betul. Salah. Apa yang salah? Tak tipu. Betul. Salah ni salah. Kenapa salah? Tolong beritahu saya kenapa salah. Tak ada gurungan. Yes, tak ada kurungan. Nampak je macam alah, benda remeh je pun. No. In mathematics ada kurungan, tak ada kurungan sangat penting. So wajib ada kurungan sebab the whole thing bx plus c yang kita darabkan dengan x plus 2. Okay, settle. Then kita akan pilih value x kan. So from here kita boleh dapat x sama dengan apa? Tak ada. Mana ada? Okay, tak ada kan? Kalau kita factorize kita dapat I. So ingat I tu tak boleh nak guna. Itu adalah chapter 1 punya. Okay, next. Kita akan tengok daripada sini. X plus 2 equals to 0. X equals to negative 2. Then, daripada sini, bx plus c. Kita boleh ambil nilai x kat sini. X equals to 0. Okay. So kita akan substitute x ke sini. Boleh substitute. Itu satu cara. Saya akan tunjuk sekejap. Saya akan tunjuk cara kedua. Cara kedua untuk kita buat. Okay. Itu cara pertama yang kita pilih nilai x, kita let kan. So kita cari a, b semua tu kan. Okay, itu cara pertama. Ni kita tunjuk cara kedua. Okay, cara kedua adalah kita akan expand. Then kita akan compare.
Kalau nak buat cara yang when x equals to apa-apa, x equals to apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Kalau itu pun sebenarnya lagi senang. Tapi kita buat cara expand. So kita expand 3 equals to ax square plus a plus bx darab x. So bx square plus 2bx plus cx plus 2c. Then kita akan kumpulkan ikut kuasa x. So 3 equals to a plus b x square plus 2b plus c x plus a plus 2c. Okay. So then kita akan compare. So kita tengok dulu x kuasa 2. X kuasa 2. So x kuasa 2 untuk right hand side we have a plus b. Untuk sebelah kiri ada tak koefisien untuk x square? Tak ada. Tak ada. So equals to 0. So ini satu equation. Next kita akan comparekan x. So 2b plus c equals to 0. Sama juga sebab dekat sebelah sini tak ada. Kosong-kosong. So kuasa 2 plus 0x plus. Nampak? So kita comparekan dia. So ni pun sama juga, tak ada. So then x kuasa x kuasa 0, sorry. So a plus 2c equals to 3. Okay, so kita dapat 3 equation dekat sini. So selesaikanlah. A equals to negative b. So substitute ke dalam ni. Selesai. Saya tak tunjuk kot. Nak tunjuk ke? Tunjuk je lah kita nak cepat juga ni. So negative b plus 2 negative 2b equals to 3. So from here b equals to negative 3 over 5. So a negative 3 over 5. So a dapat 3 over 5. Then c pula dapat negative 2 times negative 3 over 5. So kita akan dapat c equals to 6 over 5. Okay. So dah dapat a, b and c. Jangan lupa masukkan balik dalam kita punya soalan. So dia akan jadi 3 over x plus 2 x square plus 1. Okay, tengok balik pada soalan. A over x plus 2. So a over x plus 2 plus bx plus c. So negative 3 over 5x plus 6 over 5 over x square plus 1. Tak cantik, kita tak nak bertingkat-tingkat. So x plus 2x square plus 1 is equals to 3 over 5 x plus 2 plus, okay, so negative 3x plus 6 over, oleh sebab kita ada same denominator, boleh terus turunkan 5 x square plus 1. Dah siap untuk question 15. Best tak yang cara kedua? Ke lagi senang cara pertama yang sub nilai x tu? Ke sama je? Yang kedua. Yang kedua lagi suka yang kedua. Saya sendiri pun saya lagi suka yang pertama lah sebab macam banyaknya nak kena tulis, nak kena kira-kira, nak masuk-masuk. Kalau saya suka yang first. Okay, tapi ikutlah preference masing-masing. Dan sebagai seorang lecturer, saya lagi menggalakkan yang cara pertama sebab kurang careless mistake. Gitu. Yang ni takut terbuat careless mistake. Tu je. Tapi ikutlah preference masing-masing nak buat cara yang mana. Okay. So done. Question 15. Next is example 16. Okay. So improper fraction. Dah agak dah lah. Soalan lepas ni mesti improper lah sebab dia dah bagi tahu tajuk dekat sini kan. So degree numerator. Ni numerator ni. Numerator lebih besar atau sama dengan degree denominator. So ini kita panggil sebagai improper. So tadi saya dah bagi tahu kalau improper kita kena buat long division untuk tukar kepada proper fraction. Okay. Example 16. Express 2x cubed minus 7x square plus 17x minus 19 over 2x square minus 7x plus 6. So we have degree 3, we have degree 2. So confirm ini adalah improper. So bila improper kita kena buat long division.
Okay, so kita pun akan buat long division dulu. Okay, selesaikan long division dulu. 2x square minus 7x plus 6. 2x cube minus 7x square plus 17x minus 19. Okay, so here we have 2x square, here we have x cube. Atas ni saya nak tulis apa? Ingat lagi long division. Atas ni saya nak tulis apa? Tak dengar apa dia? X. X. Janganlah marah. Marah pula. Okay, so 7x square plus 6x. Tolak. So 2x square habis, 7x square habis, 2x cube tadi. 17x minus 6x, so we have 9x minus 19. 9, 11. 9 tang mana? 11. 11. Okay. Boleh teruskan lagi? Kita punya partial fraction ke dah stop? Dah stop. Yes, stop. Sebab kita ada kuasa 1, this one we have kuasa 2. So, stop. So, 2x cube minus 7x square plus 17x minus 19 over 2x square minus 7x plus 6. Kita boleh tulis dia sebagai x ni plus 11x minus 19 over 2x square minus 7x plus 6. Jadi, apa yang kita akan buat partial fraction adalah yang ini sahaja. X itu kita tak hilangkan, tapi kita biarkan je dulu dekat tepi. Okay, nanti baru kita gabungkan. Okay, so kita fokus kepada yang saya highlightkan yellow. 11x minus 19 over 2x square minus 7x plus 6. Ini dah jadi proper kan? So dah tak perlu nak buat apa-apa lah. So kita akan pecahkan kita punya fraction. Tapi sebelum tu kita akan factorize. So factorize 2x square minus 7x plus 6. Kita akan dapat 2x minus 3. X minus 2. Okay. So bila kita pecahkan. Okay. So dia jadi macam ni lah. X plus. Okay, ni saya tak boleh lagi lah. Okay. So yang ini yang kita akan long division. Partial fraction kan dia. Saya tulis dekat tepi je lah terus. Okay, 11x minus 19. 11x minus 19 over 2x minus 3. X minus 2. Sama dengan. Okay. So, dua-dua adalah apa tu? Linear. So, dia akan jadi 2x minus 3, x minus 2 dan both numerator adalah constant. So, selesaikan macam biasa. A akan jadi x minus 2 plus B 2x minus 3. Ini macam biasa yang kita darabkan dengan warna hijau tu. Okay, so 2x minus 3, x minus 2. Then, kita akan cari nilai A dan B. So, from here we have, kita boleh ambil x equals to 2. From here we have x equals to 3 over 2. So, when x equals to 2, 11 times 2 minus 19, kita akan terus dapat B. 2 minus 3. So, kita akan dapat B equals to 3. When x equals to 3 over 2, kita akan dapat 3 over 2 minus 19 equals to A 3 over 2 minus 2 plus B0. Saya tak tulis sebab kita tahu B nanti jadi 0 pun. So from here kita akan dapat A equals to 5. So dah dapat A dan B. Jangan lupa masukkan A dan B ke sini. So 11x minus 19 over ini equals to A 5 over 2x minus 3 plus B equals to 3. 3 over x minus 2. Soalan kita yang ini 2x cube minus 7x square plus 17x minus 19 over 2x square minus 7x plus 6 equals to, jangan lupa kita ada x. So x plus, dan kita kena tahu 11 ini, 11x minus 19 ni
kita dah pecahkan dia. So, masukkanlah balik. A pula. 5 over 2x minus 3 plus 3 over x minus 2. Dah siap. Jangan lupa yang ini. Jangan lupa saya. Okay? So, untuk example 16, itu adalah improper. Kita buat long division. Tapi bila kita buat long division, kita pecahkan kepada bentuk. Ini sebenarnya adalah dalam bentuk qx plus dx. Rx over dx. Yang ini yang kita akan buat partial fraction. Tapi final answer, jangan lupa 3x, qx tadi, yang x ni. Okay? So, dan for example 16, example 17 dia dah buatkan solution untuk korang. Sama je. Ini adalah masih lagi case improper. Dia dah tunjukkan pun long division dan selesaikan macam biasa. Dah siap.